Kita bagaimana ini dengan amal kita. Kenapa hari yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddim, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdul Hasan Awan yang telah mengarang kitab Tarbiyah Aulad. InsyaAllah kita akan mengambil salah satu kepesan beliau. Seterusnya kita hadirkan barakatnya kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, para syahadat, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Selatan, di Malaysia. Seterusnya kita hadirkan barakatnya kepada para salihin, wali-wali Allah, para wafat dan para syakirin. Seterusnya kepada kedua bapa kita, guru-guru kita, kaum tua kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah teman-teman, untuk menambah lagi majlis kita pada malam ini, saya mengajak kita mesti saya sendiri dan beri bantuan untuk sama-sama kita membasahi buku kita dengan zikr Allah. Semoga dengan zikir yang kita amalkan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkatan, rahmat dan keampunan ke atas kita insyaAllah. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, petang ini marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala perkarunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dapat sama-sama kita bertemu dan bersolati tuan-tuan, menunaikan salat pada maghrib secara berjemaah, lalu Allah akan berikan kita kelapangan dan jalan untuk sama-sama kita duduk di tanah-tanah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ruang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini digunakan sebaik mungkin, lebih-lebih lagi di dalam menambah baikkan lagi pahaman kita, menambah baikkan lagi ketaatan kita, sehinggalah benar kita boleh berdoa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita Tarbiyatul Aulad yang telah dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Awan, masih lagi membicarakan pada fasal yang pertama ataupun langkah yang pertama di dalam tarbiyah anak, iaitu perkahwinan misali dan berkaitan dengan pendidikan. Membicarakan pada perkahwinan adalah kemusbatan bagi masyarakat, dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk dalam membicarakan perkahwinan itu adalah pensucian dan pilihan. Perkahwinan itu adalah pensucian dan pilihan. Syekh Abdullah Nasir Awan menggunakan kata-kata beliau, Islam dengan perundangannya yang mulia dan peraturannya yang cukup sempurna telah meletakkan di hadapan si peminang dan si yang dipinang itu beberapa cara dan hukum. Jika manusia berpegang dengan petunjuknya Islam dan menurut perjalanannya Islam tadi, nescaya perkahwinan itu akan berjalan lancar dalam cara yang penuh sefahaman, cinta kasih dan direstui. Lalu terbentuklah suatu keluarga terdiri daripada keturunan lelaki dan perempuan, diliputi dengan kemuncak keimanan yang kuat, tubuh badan yang sihat, budi luhur yang mulia, akal yang matang dan jiwa mutmainnah yang suci. Ini marilah kita tindak sepenting-penting cara dan hukum itu. Jadi tuan-tuan, dalam pelaksanaan perkahwinan ini, Syekh Abdullah Nasir Awan membicarakan bahawa sesempurna perundangan sistem adalah perundangan Islam. Ketetapan dan batas yang paling sempurna adalah batas dan ketetapan yang ada di dalam ajaran Islam. Sehingga di antara ketetapan yang ada di dalam Islam tersebut membahaskan mengenai segala perkara yang bersangkutan dengan perkahwinan, bermula di antaranya adalah pinang meminang, orang yang meminang dan orang yang dipinang. Mengikut cara-caranya. Ada cara-caranya. Jika bermula daripada pinangan tersebut mengikut struktur ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ akan bermulalah segala perjalanan yang penuh dengan kelancaran dan hasilnya akan membuahkan di dalam perkahwinan tersebut penuh dengan kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Itu sebabnya kita nak tengok benda tu. Apa dia? Mungkin depan kita ni kebanyakannya ada lepas, tapi tak mustahil juga yang baru lagi, ataupun yang akan lagi. Jadi kan, jadi pinangan itu pun bukan boleh main sembrono orang Jawa kata. Ada cara-caranya, ada ketetapan-ketetapannya. Setidak-tidaknya tuan-tuan, mungkin untuk anak-anak kita besok, tak untuk anak-anak, untuk cucu. Cara-cara yang kita dah lepas mungkin dah lepaslah, tapi bagi anak cucu kita, insya-Allah cuba mengikut struktur ketetapan yang telah ditetapkan oleh syariat, dan buat hasilnya yang paling besar disebutkan secara zahir, terbentuklah sebuah keluarga terdiri daripada keturunan lelaki dan perempuan, diliputi dengan kemuncak keimanan kuat. Ini yang kita nak tuan-tuan, sebuah keluarga yang sakinah, yang melahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gandingan di antara suami dan isteri
melahirkan anak, lalu kedatangan anak tersebut membuahkan hasil keimanan yang semakin memuncak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ni tuan-tuan? Suami lalai, kelalaian suami, isteri datang memberikan kekuatan. Kelalaian mak ayah, lalu anak hampir dengan mak ayah memberikan keimanan, memupukkan lagi keimanan. Bukan sekadar anak tadi dipupukkan keimanan, tapi kedatangan anak tu memberikan kekuatan rangsangan kepada mak ayah. Ini yang sebuah keluarga yang sakinah. Bukannya salah suami isteri abaikan, salah isteri suami abaikan, salah anak-anak dilepas tangan, tidak. Tetapi masing-masing sama-sama mengemudi bahtera sehinggalah bahtera tadi membawa ataupun menjulang kebaikan yang besar, lebih-lebih lagi keimanan dan keyakinan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tubuh badan yang sihat. Ini tuan-tuan, sebab hasil hubungan yang baik antara suami dan isteri, baik secara zahir ataupun secara batin, maka dia akan memupuk tubuh badan yang sihat, kesihatan yang baik. Begitu juga kemuliaan akhlak dan adab. Bukan hubungan di antara pasangan tersebut. Jika baik pasangannya, maka akan baiklah budi luhur, adab dan akhlak kedua-duanya. Akal yang matang, jiwa yang mutmainnah, suci, semuanya itu akan membawa perjalanan yang baik di dalam menggapai marzatillah. Jadi di sini ada sepenting-penting cara dan hukum yang akan dibicarakan oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan. Yang pertama sekali dia kata pemilihan atas asas agama. Jadi dalam melakukan pinangan, pasangan yang nak dicari tersebut adalah pasangan yang betul-betul memupukkan asas agama. Bukan sekadar tuan-tuan kita tengok bakal isteri tersebut ataupun bakal menantu tadi. Yang perlu kita lihat juga siapa mak ayah dia, bagaimana adik-beradik dia, suasana kekeluargaan dia. Itu semuanya menjadi ukuran untuk apa tuan-tuan? Kerana disitulah akan datangnya kekuatan dan tolakan kekuatan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar bila kata kita kahwin dengan isteri itu saja kita kahwin, tak. Bukan kita kahwin dengan suami je itu milik kita, tak. Bila kata kita kahwin dengan satu pasangan, maka di situ kita berkahwin dengan seluruh kekeluargaan dia, mak ayah dia, adik-beradik dia. Semuanya itu menjadi tanggungjawab kita, dan setidak-tidaknya ada persen untuk memberikan rangsangan di dalam rumah tangga kita, di dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ataupun baik ataupun tidak, semuanya itu ada persen daripada orang yang berada di sekeliling bakal pasangan kita tersebut.